mati. Mayat mangsa sudah reput diikat dalam sebuah guni. Ketika ditemui, mayat berada berkedudukan seperti posisi janin dalam rahim. Bagi anda yang lahir dan membesar pada era 80 dan 90-an, pasti kenal dengan kumpulan Spoon yang popular menerusi lagu hit Rindu Serindu Rindunya. Boleh dikatakan ia antara lagu jiwang paling best sekali pada zaman tersebut. Namun, dalam tempoh singkat kegemilangannya, waktu itu jugalah berlakunya satu memori gelap mengenai band ini setelah vokalisnya Alung atau nama sebenarnya Sabiul Malik Syafi'i dikabarkan hilang selama 10 hari. Sepanjang tempoh kehilangannya, pada waktu itu, bermacam-macam persoalan timbul. Namun, kehilangannya mula terjawab apabila polis menjumpainya dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Kes ini memakan masa 10 tahun untuk selesaikan misteri pembunuhan Alung. Alung telah menjadi mangsa pembunuhan kejam. Dia dibunuh di lereng Bukit Kilometer 28, Jalan Kuala Kelawang, Genting Pras, Jelebu, Negeri Sembilan. Pada 5 Disember 1999, Alung yang baru sahaja berusia 19 tahun dilaporkan hilang dan ditemui meninggal dunia di dalam satu guni selepas suspek yang merupakan seorang anggota polis berpangkat Lance Corporal. Suspek ditahan pada 7 Januari tahun 2000. Suspek yang bernama Lance Corporal Muhammad Yaakob dihadapkan ke mahkamah pada 19 Januari tahun 2000 atas tuduhan membunuh. Dia dijatuhi hukuman mati selepas Mahkamah Tinggi Seremban mendapati Muhammad Yaakob bersalah pada 10 April 2002. Pada 29 September 2009, Muhammad Yaakob membuat rayuan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur terhadap sabitan hukuman mati terhadapnya. Bagaimanapun, ia ditolak dan keputusan hukuman gantung sampai mati dikekalkan. Pembunuhan itu dikatakan berpunca daripada perasaan cemburu anggota polis itu yang dikatakan ada mempunyai hubungan sulit dengan isterinya. Susulan itu, seorang peguam yang dikenali sebagai Sir Kamarul ada kongsikan secara terperinci ketika pembunuhan itu berlaku. Ia bermula daripada seorang pemandu yang membawa mereka berdua. Suspek dan Alung duduk di dalam satu kereta di bahagian penumpang. Sepanjang dalam perjalanan itu, ada berlaku perbalahan sehingga suspek menggunakan kekerasan fizikal terhadapnya. Ketika itulah, suspek bertanyakan mangsa adakah mangsa mempunyai apa-apa hubungan dengan isteri suspek. Mangsa menafikannya. Suspek kemudian memberitahu mangsa yang dia nampak mangsa berdua dengan isterinya dalam kereta. Suspek dikatakan ada ketuk kepala mangsa berkali-kali di dalam kereta kerana geram. Pemandu kereta itu kemudian menyuruh suspek supaya jangan cederakan mangsa. Ketika inilah suspek arahkan kereta supaya berhenti. Kononnya ingin membuang air, tetapi mangsa juga turut diheret keluar dan pemandu disuruh balik. Suspek dan mangsa kemudian ditinggalkan di tepi jalan berdua. Ketika inilah berkemungkinan besar segala-galanya berlaku. Pemandu rasa tak sedap hati dan patah balik ke lokasi mereka. Tetapi apabila sampai di tempat kejadian, pemandu tersebut melihat cuma ada seorang sahaja di tepi jalan, iaitu suspek. Mangsa kemudian hilang tanpa kabar berita dan suspek ditangkap kerana dialah orang terakhir kelihatan bersama mangsa. Pemandu kereta menjadi saksi pendakwaan ketika kes dibicarakan. Semasa disoal siasat, suspek memberikan satu kenyataan. Mayat dia saya isikan dalam guni, telah saya campakkan di tepi jalan dan saya setuju untuk tunjukkan tempat itu. Suspek kemudian membawa polis ke lokasi kejadian. Mangsa kemudian dijumpai telah mati. Mayat mangsa sudah reput diikat dalam sebuah guni. Ketika ditemui, mayat berada berkedudukan seperti posisi janin dalam rahim. Pada ketika itu, ada pihak cuba ambil kesempatan. Pada waktu itu, nama kumpulan Spoon menjadi dambaan dan kegilaan ramai. Mendengar kabar berita kehilangannya, ramai yang cuba ambil kesempatan dengan menghubungi keluarga Alung, kononnya dia diculik. Sebagai tebusan untuk dapatkan Alung, keluarga harus membayar RM500,000 sepanjang tempoh dia hilang. Namun, begitu hasil siasatan polis mendapati ia tidak ada kaitan kerana hanya sekadar penipuan yang dibuat daripada pihak tak bertanggungjawab untuk ambil kesempatan. Bapanya kerugian kira-kira RM300,000. Kononnya mendakwa Alung akan kembali ke pangkuan keluarga. Selepas kematian Alung, vokalis Spoon pernah digantikan dengan adik kandung kepada arwah iaitu Azlong. Namun, masih tidak dapat menandingi aura suara yang dimiliki Alung. Kerinduan peminat terhadap arwah begitu mendalam, bagaikan sudah tiada lagi penggantinya. Namun, sebelum ini, lagu nyanyiannya kembali
dimainkan. Lagu popular arwah yang berjudul Rindu Serindu Rindunya kini dibawakan semula oleh penyanyi dari Indonesia iaitu Firman Siagian. Marilah kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Alung. Semoga rohnya tenang di alam sana.